Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali lagi bersama saya Tia Arifin di Live Talk Show bersama Tia. Kupas yang dibawakan khas oleh Mutiara. Sehat itu nikmat. Alright semua, apa kabar? Selamat malam Anda semua. Wah, oke, kepada Anda semua jangan lupa untuk kongsikan live ini bersama dengan kawan-kawan, family. And share ramai-ramai, tekan butang share kat bawah. Kerana kita nak tahu lagi ramai orang yang boleh percaya dengan dan tahu juga tips-tips percaya di Bersama Tia. Okey, share tengok. Wah, dan share. Alright, semua dan share. Okey, wah, okey. So, setiap hari di Bersama Tia kita akan menampilkan wanita-wanita ataupun tokoh-tokoh ataupun lelaki yang memberikan inspirasi kepada mereka semua. Kan daripada beliau adalah tak kisah adalah seorang penyanyi, seorang profesor, seorang pelakon, kan seorang usahawan, kan macam episod sebelum ini kita baru je menjemput iaitu Datin Nina Sarbina Ismail Sabri merupakan seorang usahawan sekaligus adalah puteri sulung Perdana Menteri Malaysia. Dan di episod sebelum semalam ada pemenang yang Tia dah pilih iaitu dengan menjawab soalan di Telegram channel Tia Arifin. Dan pemenangnya adalah tahniah kepada Aisyah Wahab. Wow, ini adalah learning point yang dia dapatkan dengan sesi semalam di episod Bersama Tia, episod ke-29. Tahniah kerana dia bertuah untuk memenangi satu box Choose Mutiara atau satu box Bersama Tia spesial. Dan siapakah yang akan mendapatkan lagi di episod hari ini? Siapa yang nak? Komen-komen siapa yang nak, kita tengok ni. Siapa yang nak? Kita buka apa dalamnya. Okey, dalamnya adalah satu package Jus Mutiara, ada banyak macam, ada 5 hadiah. Okey, pertama kita ada satu sachet Mutiara. And kita ada kalender, kita ada bookmark, planner dan juga emas Mutiara. So, khas untuk anda semua ya. Siapa yang nak menang, anda kena join Telegram channel Tia Arifin untuk jawab soalan nanti di tengah-tengah nanti bersama dengan tokoh yang kita akan jemput, kita akan berikan pertanyaan. Alright, dan anda yang bertuah akan memenangi satu box spesial daripada Bersama Tia. Baik semua, kan? Banyak sebenarnya juga yang tak sabar untuk nak tahu siapakah yang Tia akan jemput pada sesi malam ini. Tapi sebelum itu Tia nak share kepada anda apa sebenarnya khasiat daripada Choose Mutiara. Mari kita dengar. Kesan positif macam setiap pagi mesti akan membuang air besar lah. Dia melancarkan untuk membuang air besar setiap pagi. Dan yang paling best, period macam mula teratur. Ya, betul sekali. Siapa di sini yang ada masalah susah buang air besar, period tak teratur kan? And ada keputihan, masa dalaman wanita, ya Allah kan, kalau wanita ni memang sangat-sangat relate dengan masalah macam tu kan, betul tak? And Alhamdulillah dengan Jus Mutiara, tadi salah satu wanita Mutiara kita share, beliau telah selesaikan masalah tersebut dengan minum amalkan Jus Mutiara. Senang nak membuang, macam Tia kan senang nak membuang, lepas tu masalah period kan, kerana Tia ada masa period yang Tia pun tak tahu kan, dulu-dulu Tia tak tahu bila Tia period, tahunya period, okey period. Tapi sekarang Tia dah tahu dah, kerana dah jadi teratur. Period teratur and dia dengan masa yang tak lama kan, paling 5 hari macam tu kan. So Tia sangat bersyukur dengan Mutiara, Tia boleh membantu kesihatan laman. Dan Tia juga nak semua orang kat sini ada masalah sama, anda boleh dapatkan Mutiara di www.mutiara.com atau dapatkan dengan usahawan Mutiara terdekat. Baik semua, semua ada yang nak. Okey, yang nak berpeluang untuk mendapatkan hadiah, anda join sekarang di Telegram channel Tia Pasti Arifin. Siapa yang dah join? Kerana Tia akan memberikan pertanyaan di pertengahan sesi kita pada malam hari ini berbincang. Kan kita kupas semua kan pertanyaan-pertanyaan kita nak tahu dengan seorang tokoh yang Tia nak invite. Siapa yang tak sabar? Nak saya, okey, siapa yang nak dan ya share saya ni join Telegram channel Tia Arifin sekarang. Okey. Join. Siapa yang dah join Telegram channel, komen dan
Okey, so semua, okey. Pada malam hari ini kan kita ada seorang tokoh yang spesial pasti ya. Di setiap episod pasti semua tokoh-tokoh yang spesial. Agak-agaknya, jika anda kenal dengan tokoh tersebut, apa yang anda akan ingat? Cuba kan apa yang anda akan ingat? Dan dia pun sebenarnya penasaran nak tahu juga sosok atau tokoh yang dia akan jumpa pada hari ini. Kerana dia pun nak tahu macam mana beliau boleh sampai ke tahap sekarang. Apa yang anda ingat? Okey. Sabah. Ada agensi alam ada. Okey, pada semua yang nak dapatkan jus mutiara, anda boleh dapatkan dengan usaha mutiara. Tolong PM mereka. Okey, apa yang anda akan ingat dengan seorang tokoh pada hari ini? Wow, apa yang anda ingat? Oh, Tia sebenarnya suara yang sangat bagus. Kan Tia tengok kat YouTube, ya Allah bagusnya suara. Dancing Queen, betul. Sangat suka, sangat betul. Apa lagi anda akan ingat? Queen, yes, Queen. Okey, apa lagi yang anda ingat daripada beliau? Ratu Tari, yes. Bukan hanya suara yang bagus tetapi tari yang sangat bagus. Okey, Miley-nya Malaysia. Yes, Ratu Tari. Lagu balada dia best. Wah, okey, apa lagi? Wah, semua dah tak sabar. Siapa yang tak sabar untuk Tia jemput tokoh yang spesial yang akan hadir pada malam ini di Bersama Tia. Siapa tak sabar? Komen saya tak sabar. Tia pun tak sabar. Ya, saya tak sabar. Ni Tia tengok you punya komen semua. Tak sabar. Yes, sangat betul sekali. Pada malam ini Bersama Tia, dia akan ada kedatangan daripada Stacy yang akan bersama dengan kita hari ini. Kita nak kupas semua ya. Kita akan invite Stacy. Yes. Tak sabar. Sabar. Dia pun nak tahu juga sebenarnya macam mana seorang Stacy boleh berada dekat tahap sekarang. Kan, adakah Stacy, kita akan invite kembali. Hai, Assalamualaikum Stacy. Kita akan... Waalaikumsalam. Alright Stacy, kita nak ucapkan terima kasih banyak karena sudah sudi untuk bersama Tia pada malam hari ini, Stacy. Terima kasih Tia kerana sudi menjemput Stacy hari ini. Thank you so much. Wah, sama-sama. Wah, Stacy, suara Stacy dah seksi sangat lah Tia dengar. Kan? Okay, Stacy. Okay, di sini kan dekat live bersama Tia ni di mana ada of course orang Malaysia, siapa tak kenal Stacy kan, kat Singapura juga. Dan juga di sini juga ada orang Indonesia juga. So mereka mungkin tahu siapakah wanita yang bersama dengan Tia pada hari ini. Stacy boleh kenalkan diri dahulu, silakan. Okay, kenalkan diri. Tak biasa dia kenalkan diri. Tia kenalkan. Okay. Nama penuh macam tu Boleh, mana-mana je, mana saya tidak buat. Okay. Saya ada nama saya ada banyak. So ada nama Islam, ada nama stage, ada nama sebelum. So memang banyak macam mana yang orang kenal Stacy lah. Kebanyakan yang panggil Stacy kan. So Stacy ni dulu dari jadi penyanyi lahirnya dari AF, Akademi Fantasia yang ke-6, musim yang ke-6. Dan Alhamdulillah menjadi juara time tu, dan itu merupakan 13 tahun lalu lah, macam tu gitu lah. Jadi hari ni Stacy yang tua sudah kat sini. Tak adalah masa berjumpa kan. So pada anda semua kan, Stacy adalah seorang pemenang Akademi Fantasia di yang ke-6 kan, tahun ke-6 kan. Betul. Yes. Okay, bukan Stacy, tahun ke-6, musim yang ke-6. Musim ke-6, betul. Okay, Stacy, dekat sini kan Tia akan tanya, kita nak mengupas macam mana perjalanan seorang Stacy kan hingga seperti sekarang. Stacy merupakan producer kan, penyanyi of course kan, dan juga penulis lagu juga kan. Yang kita tahu kan, orang mungkin tahunya Stacy ni dah jadi macam sekarang, tapi maybe mereka tak tahu macam mana perjuangan Stacy hingga ke tahap sekarang. Betul tak? Pasti ada kisah-kisah, betul tak Stacy? Memang betul, dan saya pasti ramai anak-anak seni ataupun sesiapa yang berbakat di luar situ pun
pasti ada cerita belakang yang hebat juga. Macam siapa-siapa yang kita boleh nampak lah pastinya. Sebab pada saya sendiri, pengalaman tuh banyak memberi pengajaran dan juga pembelajaran untuk kita nak menjadi, untuk kita menjadi lebih baik. Maksudnya untuk kita pilih jalan yang betul, buat keputusan yang betul. InsyaAllah dengan keluarga, banyak aspek. Sebab macam Tia tanya tadi, liku-liku apa yang Stacey kena hadapi, betul? Betul? Sebelum nak di tempat sekarang. Okay. Banyak lah. Kalau nak dikumpulkan tu banyak. Tapi bila Stacey fikir balik, kalau dulu di tahun Stacey menang AF dulu, yang musim ke-6, struggle tu lain, berbeza. Struggle di situ adalah mungkin pada kehidupan Stacey yang dulu. Tapi semakin Stacey masuk dalam industri, baru Stacey tahu dan lebih faham dunia yang di mana yang dulu kau rasa teruk tu, itu bukan yang sebenarnya. Ini dia yang sebenarnya. Itu dia. Wow. Wah, sebenarnya okey dalam kita malam ni. Okey, Stacey, penasaran dia lagi penasaran nak tahu Okey, sebelum kita recall balik kan, Stacey ada lahir daripada Sabah, betul? Betul. Orang Sabah. Yes, kan. Okey. Hmm. Orang Sabah, boleh bah. Okey. Kalau Stacey kita recall balik kan, Stacey kan, bermula pada Stacey daripada Sabah kan. Adakah dan sekarang menjadi seorang penyanyi yang terkenal. Adakah sebenarnya bakat sebut daripada kecil ke, atau memang Stacey memang tak, memang mungkin family yang suruh dia penyanyi ke, atau Stacey sendiri yang jadi nak dia penyanyi? Okey. Ni soalan yang best. Stacey sebenarnya tak pandai menyanyi dulu. Bapa memang pandai menyanyi. Encik Anam, bapa memang pandai menyanyi. Jadi masuk di tahun 2, time tu baru darjah 2. Kalau di kampung tu, di sekitar kami tu memang suka muzik, suka asal ada apa-apa mesti selalu menyanyi lah. Boleh dikatakan walaupun kita susah macam mana sekalipun, tetap ada karaoke set. Wah. Itu Sabah. Apa Itu semua Sabah. karaoke? Mana-mana tempat rumah pun, kalau rumah kecil ke mana-mana susah ke ataupun kaya ke mana, mesti ada set karaoke lah dalam rumah. Sebab dia memang betul suka ke? music. Dia memang suka music kat situ kan. So environment tu memang music lah penyanyi dalam keluarga Stacey kan. Jadi bila dah masuk darjah 2, macam saya cakap tadi, ada pertandingan nyanyi. Time tu Stacey tak pandai nyanyi langsung lagi sebab tidak pernah diberi macam mana tak pernah diberi tahu macam mana nak nyanyi ke apa ke. Kita just budak-budak baru darjah 2 kan. Betul lah. Tapi dapat pergi join. Bila saya join paling hujung. Paling last lah masa kecil-kecil. Susah menang masa kecil-kecil dulu. Tapi pada Stacey sendiri, ya. Macam mana? Lanjut. Okay. Jadi sebenarnya pada saya, benda tu bermula daripada bukan saya pandai menyanyi, tapi bermula daripada keberanian saya untuk mencuba benda yang kita semua orang pun takut, apatah lagi kalau masih budak-budak kan. Jadi maksudnya saya berjaya keluar dari kepompong tu adalah kepompong takut mungkin. Itulah permulaannya. Okey, apa yang menyebabkan seorang Stacey darjah 2 tu berani, padahal sebenarnya tak ada lagi, tak boleh bernyanyi. Mungkin ada orang kasi pun rasa macam, nak bernyanyi kena suara bagus tu. Tapi Stacey tidak. Kan, bermula daripada tak boleh tapi berani. Apa yang menyebabkan Stacey nak berani? Kan? Mungkin saya mempunyai ibu bapa yang hebat. Maksudnya dari segi psycho mereka. Psycho. Macam mana dia nak psycho anak dia kan? Okay. Semua anak-anak ni jadi berani, tak tahu malu juga. Tak adalah tak tahu malu sangat. Tapi kena berani lah sebab kita pun tahu yang kita bukan orang senang, jadi kita pun kena jangan spare macam tu, jangan sparekan diri. Kita kena berani untuk cuba apa-apa semua. Betul, maksudnya jangan selesa lah. Kalau kata selesa takkan majulah hidup kan? Betul. Wow. Tapi ayah Stacey memang suara memang Stacey pun tengok daripada beliau lah sebenarnya. Ada tak macam belajar? Belajar tidak selalu juga dapat belajar sebab tak belajar sangat lah sebab dia bukannya jenis nak ajar sangat, cuma memang selalu dengar dia menyanyi. Bila dengar dia menyanyi, dapatlah. Kadang-kadang ada juga dia ajar, dia cakap macam ini kena gini, ini kena gini, ini kena gini, macam tu je lah. So mungkin suka dengar suara bapak pun, that's why kita ada keinginan nak
aku nak jadi penyanyi supaya aku boleh jadi someone, walaupun aku memang dari dulu ada perasaan itu, dari kecil-kecil sudah pandai gedik terfikir begitu. Aku nak jadi Oh. penyanyi besar. Macam tu lah. Walaupun masa tu tak boleh nyanyi, tapi ada keinginan. Saya dah macam, "Oh, aku jadi penyanyi ni. Kan nak jadi someone kan, betul? Ya, betul. Menarik. So, dari awal pun Stacey kecil, memang dah aim dah aku jadi penyanyi. Ke pernah aim jadi cikgu maybe kan? Atau apa, doktor ke? Tak ada? Memang dari kecil cita-cita tak berapa tinggi. Paling-paling pun pernah rasa nak jadi polis, bomber macam tu. Sebab itu pun kita nampak sebab baju seragam dia cantik. Faham. Jadi dari segi pengetahuan ke apa kurang dulu. Kita tak pernah nampak macam mana polis bekerja, kita tak nampak bomber bekerja betul-betul tu macam mana. Jadi kita tak tahu kita nak jadi apa masa kecil. Cuma yang kita tahu kita kena suruh pergi sekolah, kita kena belajar, macam itulah. Betul-betul faham kan? And okay, lepas tu saya join lah the first kompetisi tu, which is akhir lah masa tu. Akhir enam terakhir. Okay. Lujung. Lepas tu apa? Hujung apa yang buat sesi yang macam okay, saya nak cuba buat lagi. Apa yang buatkan saya cakap, okay, nak cuba lagi lah. Ada beberapa kompetisi lah kalau sesi boleh ingat. Waktu sebelum daripada Sabah tu. Selalu bila gagal, setiap kali gagal, macam mana nak cakap apa? Mungkin keadaan tu betul-betul tengah susah kot. Jadi bila kita betul-betul tengah susah, my mom sangat pandai. Dia kata kalau nak rasa duit, kalau nak rasa macam beli makanan atau beli baju, beli apa yang kita rasa kita nak, menyanyilah. Ada hadiah besar nanti, macam tu. Jadi kita jadi okay. Sebab orang susah, kita susah nak minta duit lah kan. Sebab kita pun bukan orang senang, lagi pun adik-beradik ramai. Jadi kita kena berdikari. Ada 6 orang. Sesi anak ke? Anak kelima. Okay. Jadi bila adik-beradik ramai, kena berdikari sendirilah masing-masing. Diorang ada yang pandai-pandai, kecil-kecil dah pandai ni, masing-masing kena pandai berdikari. Jadi macam Stacey sendiri, kita nampak bapak suka nyanyi, jadi kita pun nak belajar-belajar nyanyi macam tu saja je. Suka nak pergi ikut pertandingan, macam tu lah. Padahal bila dah naik atas kita takut. Kena cabar diri lah gitu. Kena cabar diri, wow, luar biasa. Berarti Tia nampak dekat sini kan, keluarga Stacey yang always, okay, bagi brand, okay, kalau nak duit, nak dapat ni, you kena bertindak lah. Bukannya hanya duduk diam saja kan. Betul. Wow. Jangan nangis kalau tak dapat. Macam tu. Jangan nangis. Tapi yang pertama kalah tu nangis tak dapat Stacey? Kecil-kecil lah nangis. Down. Masa awal-awal tak dapat tu macam, yang darjah 1 kalah, time tu saya darjah 2. Darjah 1 kalahkan saya. Dari mana muka? Time tu tak adalah letak muka sangat sebab masih kecil kan. Tapi time tu kita dah macam, tak nak lah, malu lah, kalah je. Tapi next tu ada lagi, pergi juga. Pergi juga kan. Masa tu ada improvement tak Syatil? Tiba-tiba okay dah nombor top 10 dah maybe. Dah meningkat. Ada? Ya betul. Sebab senang cerita, kalau nak cakap kita ada cikgu ataupun kita ada guide yang nak tolong betul-betul punya, memang tak ada. Sampai kita jumpa kita tu boleh menyanyi adalah melalui benda yang kita cuba. Jadi setiap kali kita gagal, kita akan cek sebelah mana yang saya salah tadi. Sebelah mana yang kurang tadi. Yang macam itulah masa kecil. Tapi setiap kali pergi ke pertandingan, saya suka bawa lagu yang sama. Oh, supaya lagi perfect lah. Ya, sampai dia perfect baru saya tukar lagu begitu. Wow, lagu apa dulu Stacey? The first lagu, nak tahu juga semua ni kan. Lagu first dulu memang dulu yang awal-awal yang kalah tu lagu Elite, Tamparan Wanita. Lepas tu saya tak nak nyanyi lagu tu dah macam ni memang bukan saya punya. Padahal lagu dance. Itu pertama kali lagu dance. Pertama kali Stacey Michu masa dah jadual. Lepas tu paling hujung. Dari situ dah tak nak dance. Jadi kita pilih lagu. Pilih lagu orang putih. Dia pilih lagu orang putih, lagu M2M, The Day You Went Away. Kalau tak silap time tu.
So mana-mana pertandingan Stacey akan bawa lagu tu je sampailah Stacey dapat rasa deliver yang the best baru tukar lagu lagi. Macam tu. Wow, kan. So, proses Stacy ternyata tak mudah semua kan. Maybe orang nak tahu, Stacy sekarang jadi juara ke apa. Tapi sebab prosesnya tak mudah. And Tia pun baru Betul. tahu kan. Baru tahu sebenarnya. And mungkin kasih pun ada pun yang baru tahu juga. Yang mana seorang Stacy daripada Sabah, beliau memiliki keinginan yang kuat kan. Keluar daripada kepompong. Daripada tak pandai menyanyi. Dan sekarang ni adalah, tak payah cakap lah ya, dance ke, menyanyi ke. TikTok lah kan. Okay, Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah kan. Okay, Stacey, masa tu, okay, Stacey dah ada, okay, of course lah, dah besar and juga dah menang juga pertandingan kan. And macam mana pula Stacey boleh berjumpa dengan EF? AF? Yes, ikut kompetisi audisi tu. Oh, okay. Kalau Akademi Fantasia tu dulu sangat fenomena. Maksudnya, lagi-lagi di Sabah. Di Sabah tu memang semua orang rasa, okay, kalau dengar pertandingan Akademi Fantasia tu rasa macam saya nak ubah nasib. Dia macam tu tau bila kita dengar. Jadi setiap kali my mom pula dia memang peminat nombor 1 Akademi Fantasia. Jadi dia memang tunggu saya cukup umur. Time tu umur tak cukup lagi, masih 17 lebih sudah disuruh. Rambut time tu merah sebab dulu nyanyi klub. Memang nyanyi klub masa kecil-kecil, masa muda-muda dah memang nyanyi klub lah. Jadi sudah nyanyi klub, dia suruh pakai topi untuk tutup. Sebab dia kata, pakai topi nanti orang ingat kau ni nakal, rambut merah. Jadi pakailah topi. Comel ibu Stacey lepas tu. Lepas tu pakailah topi, buat audition. Last-last dia suruh buka. Kenapa rambut merah, dia kata. Sebab saya kerja di klub. Sekarang kan tengah bulan Christmas. Cakap, dia saya rambut saya merah macam Christmas. So dia mengikut musim ya? Ya, dia mengikut musim rambut tu. Jadi dah habis tu nanti kita panggil lah bila dapat macam tu lah. Tapi sebenarnya time tu dalam hati ketika tu baru 17 tahun lebih, belum masuk 18 tahun lagi betul-betul. Saya memang sebenarnya tak nak pergi sebab kita dari kecil kita dah terbiasa dengan family. Takut nak berjauhan, tak pernah nak berjauhan macam tu lah. Jadi bila dikatakan layak untuk masuk, jadi takut sebab tak pernah jauh-jauh. Bila Stacey fikir kembali, mungkin kebanyakan orang yang masuk Akademi Fantasia time tu semua berharap, berdoa yang mudah-mudahan saya menang, mudah-mudahan saya masuk apa semua. Bila saya ingat kembali time tu perangai saya, mudah-mudahan saya keluar. Astagfirullah. Kenyataannya dekat sini mereka dia tak tahu ya. Doa saya semoga saya kuat dengan mak saya kan. Lepas tu iya. Terlampau rindu sebab mungkin kan? time tu satu rindu, lepas tu itu time tu cuma seorang orang Sabah. Jadi rasa macam tak ada geng. Jadi rasa macam tak ada geng. Dengan orang bercakap pun kita tak berapa nak digest. Kita tak dia cakap apa ni? Macam tu. Dia diam je lah. Tapi Stacey maksudnya mereka kan ialah bahasa Sabah dan KS sama tapi Stacey rasa macam macam tak best macam bukan satu darah macam tu satu kampung lah macam tu. Bukan, sebab tak salahkan mereka, mungkin saya yang tak faham. Setiap kali saya cakap diorang ketawa, jadi saya macam kenapa ketawa? Jadi saya heran. Dalam lah. Jadi kita jadi macam salah kan saya cakap macam tu lah. Takut tersalah. Takut tersalah. So apa perasaan tu sebenarnya sejujurnya perasaan Stacey masa tu masuk, saya rasa macam alamak, rasa macam boleh tak saya nak keluar macam tu? Ya. Time tu sebab sebelum Stacey masuk masuk AF, Stacey memang bekerja untuk nak tolong family juga sebab my mom sudah time tu dah pension dah tak kerja and bapa pun tak kerja. Jadi memang kita kerja untuk dengan adik yang sekolah dengan mereka. Jadi kita kerja tu memang untuk mereka. Jadi kalau saya pergi siapa yang saya fikir kalau saya pergi siapa yang tengah nak urus mereka. Jadi saya takut. Saya jadi risau lah. Itu yang saya macam
Mudah-mudahan tak masuk lah macam tu, astagfirullah. Astagfirullah masa tu. Tapi saya ada yang share ni komen. Tapi masa tu sesi kami kat rumah nak tak nak keluar kan. Tak nak harus sesi keluar. Betul kan? Okay. Okay, maksud saya macam mana cara sesi kan? Macam of course lah sesi masa tu kuarantina lah kan. Ada berapa lama tu jarak itu? Tak silap dalam macam 2 bulan lebih ke 3 bulan macam tu. Tak silap ke dalam tu lah. Lama betul. Lama betul lah. Lama. EM ni lama betul. Apa perasaan sesi masa lama tu? Apa rasa yang Seti boleh, macam ni lah, family rasanya happy ke macam mana? Family atau Ya family. family memang paling excited lah. Diorang paling happy di situ walaupun Stacey tak tahu diorang macam mana kat situ sebab tak boleh contact kan. Tak boleh ada hubung. Jadi kita duduk situ macam okay, lepas tu okay konsert macam tu lah. Tapi sebenarnya itu adalah momen yang paling berharga, paling emas lah bagi Stacey. Sebab itulah pertama kali kita duduk diam, kita tak boleh buat apa-apa, kita tak boleh jadi seperti kita di dalam tu, kita kena reset. Dari situlah banyak pembelajaran yang, bukan pembelajaran dari segi menyanyi ataupun muzik saja yang kita dapat kat situ, tapi juga macam mana kita nak readykan diri kalau kita nak cuba untuk masuk dalam industri muzik. Macam tu. Apa yang patut kita buat. Apa lagi sesi belajar dekat situ? Banyak sekali, banyak benda kehidupan yang paling saya kagumi. Sebab mungkin saya jarang jumpa orang, jadi bila dapat jumpa orang-orang yang profesional kat dalam tu, orang-orang yang besar, yang kehidupan mereka sangat dahsyat masing-masing tu, pengalaman yang dahsyat lah. Bila dapat jumpa tu, banyak benda, banyak emas saya rasa saya jumpa kat situ. Macam tu lah, memang berharga sangat-sangat. Wow, ini macam sesi membuka mata, nanti ada yang macam ni ya. Macam tu ya. Perkataan pun banyak juga yang saya belajar baru di situ, makanan pun dia. Faham. Dia macam kalau Tia dulu, Tia dari Palembang, macam Sabah lah kan Palembang, lepas tu pergi hijrah ke Jakarta nak jadi pelakon lah. So masa betul buka mata. Macam tu, ini Jakarta, ternyata boleh macam ni, ada ini macam tu kan. Banyak info baru. Kita macam daripada luar di bandar, datang ke bandar, bahasa kita pun masih berlogat Palembang. Kalau macam ini betul Stacey, Tia tahu rasanya kan. Macam ini ada logat lagi, tak boleh ni ada logat ni kan. Gitu kan. Faham kan. So, and Tia sangat suka Stacey share tadi, which is progress yang Stacey berada dekat environment baru, membuatkan Stacey banyak belajar, dan membuatkan Stacey sekarang ni berada dekat tahap sekarang kan. Amazing kan. And Stacey pun Alhamdulillah menjadi pemenang. Sangka tak Stacey nak jadi pemenang? Pada awal-awal masuk ni nak keluar, tapi sangka tak jadi pemenang. Macam mana nak cakap, kita pun bercampur lah time tu, sangat bercampur. Mungkin time tu kita punya fikiran masih kanak-kanak, masih agak anak-anak, jadi kita tak terlalu fikir excited nak menang ke atau apa, tapi kita terlalu fikir macam mana, anak-anak punya pemikiran kan, jadi menang kah, gini-gini, kita masih ini surprise, ini surprise lah macam tu. Jadi kita overwhelmed tu lebih, tapi at the same time kita tak tahu apa yang kita dapat tu untuk apa yang kita nak fikirkan lepas tu, tak ada. Kita menang, macam tu lah. Pasal tiba-tiba dia tinggal seorang, saya menang nombor pertama ya, macam tu tadi. Lepas tu dah habis Akademi Fantasia tu, barulah Stacey tahu inilah sebenarnya permulaannya. Yang masa selepas jadi juara. Itu sebenarnya permulaan Stacey ya? Betul. Kenapa Stacey? Selepas tu apa sebenarnya yang Stacey tengok atau yang Stacey jalani selepas jadi pemenang Akademi Fantasia? Selepas jadi pemenang Akademi Fantasia, Astro ada menyediakan macam-macam platform dan juga peluang. Maksudnya pergi buat show kat mana. Time tu ada tengah syuting untuk drama Raya punya cerita pun tak pasti dah. Lepas tu kena lari ke Kuala Lumpur untuk buat performance lagu lama untuk FFM. Jadi itulah pertama kali Stacey di panggung yang besar, di pentas yang besar.
maksudnya bukan Akademi Fantasia punya pentas. So di situ pertama kali. Dan itulah pertama kali Stacy buat salah setengah lagu tak menyanyi. Kenapa? Kenapa? Tak tahu nervous ke ataupun tersilap ke apa kurang latihan lah. Senang cerita memang kurang latihan. Jadi time tu dah masuk je, tak menyanyi sampai dah nak habis tak menyanyi sampai orang bu kat dalam tu bu apa ni. Kita takut. Jadi dari situlah bermulanya career Stacy sebenarnya. Sebab Dari time situ tu dah kan sebenarnya. yes, dia drop terus dengan cerita yang keluar kat media. Sebab yang kita dah buat salah, kita nak lari mana? Jadi terpaksa kena hadap apa yang dah terjadi. Jadi dari situ baru Stacy struggle untuk siapkan diri. Saya nak jadi siapa? Sebenarnya saya ni nak jadi siapa? Macam itulah. Jadi bila saya keluar tu, of course sebenarnya Stacy dulu banyak bila nyanyi-nyanyi club apa semua, Stacy punya jiwa dan juga genre tu adalah lagu rock ataupun lagu ballad. Dia bukan dance, tak pernah terfikir nak lagu dance pun dari dulu. Tapi disebabkan masalah itu dia buat Stacy untuk berfikir. Teringat balik kata-kata cikgu yang ada kat dalam. Tak silap lah cakap Cikgu Linda Jasmine time tu. Dia kata nak keluar nanti kenalah pandai cari apa yang kita nak bawa. Sekarang ni orang tengah tak ada dance kat luar ni. Dance tak ada, apa yang tak ada. Lepas tu dia kata, you boleh carry. Dengan ada seorang lagi time tu, korang dua boleh carry. Jadi saya teringat, dari situ ada duit sikit-sikit, saya lekat cermin kat ruang tamu. Kat rumah tak ada ruang tamu time tu, lekat cermin. Hari-hari latihan sambil nyanyi, latihan cari diri sendiri kan. Panggil kawan-kawan dari Sabah yang juga pernah menari. Kawan-kawan abang dulu menari sama-sama. Jadi kita sama-sama lah dalam kos yang kecil tapi dalam tim yang kawan dulu dari sebelum Stacy masuk Akademi Fantasia. Jadi Stacy start dari bawah balik selepas menang Akademi Fantasia. Faham. So Miss adalah Stacy menerima cabaran yang membuatkan Stacy kena start awal and bina nama balik. Maksudnya bina identiti baru. Yes, betul. Itu permulaan dia kan, untuk nak bina. Nak bina nama Stacy kan. I think semua orang ni maybe mungkin ada data dan maybe mungkin ada tak tahu juga sebenarnya macam tu Stacy nak twist kan benda tu kan. Jadi benda tu positif balik. Sebab kan. Bila saya ingat balik, saya tak nak malu. Mungkin saya ada sikap yang saya tak suka macam mana, saya tak suka orang pandang saya separuh jalan. Saya nak benda tu biar habis sampai betul habis. Macam itulah. Sebab saya yakin, sebab dari dulu, sebenarnya dulu Stacy sebelum masuk Akademi Fantasia, Stacy agama tak ada tau. Tak ada agama, so memang bebas. Agama kosong. Ya. Jadi, kita memang membesar dengan banyak kehidupan punya pengalaman kehidupan kan. Jadi apa yang kita ada, apa yang ada kita ingat, macam Stacy ingat dulu masa dah drop begitu, Stacy ingat tu je. Aku dah lah orang miskin. Lepas tu menang pula AF. Lepas tu pulang kampung, aduh, kesian ke mak bapak aku kena conteng banyak kali. Itu je dalam hati, macam tak sanggup nak tengok dorang hadap benda tu kan. Tak boleh. Dah lah, aku ni tak habis kot lah. Tak habis-habis conteng muka mereka. Macam tu lah. Jadi, saya tanamkan untuk saya mesti buat. Saya kena buat benda yang ekstra. Benda yang tak ada dan ekstra. Macam tu lah. Wow, merinding kan Stacy kan. Stacy ada yang kuat betul-betul tak nak je lah. Kerana orang tua adalah yang mereka yang besar kita tak nak bagi malu lah keluarga kita kan. Kita Betul. dah dekat sini ni, tak naklah setengah jam atau balik kampung kan. Wow. Okay Stacy, jadi Stacy juga share dengan Tia dengan semua juga. Misalnya Stacy bermula pada EF, masa Stacy kosong. And macam mana juga perjalanan hijrah spiritual Stacy pula? Okay, selepas Stacy dah keluar, lepas tu kerja pun dah makin stabil. Kerja sudah makin stabil, Alhamdulillah. Orang pun mula mempercaya dan juga hargai bakat Stacy time tu. Jadi bila keadaan dah stable, Stacy balik dengan
my parents pun baru dapat pergi pergi gereja apa semualah, banyak benda. Jadi dari situ kita follow family. Kita just follow family. Okay, follow sampailah ke tahap yang Stacy berjumpa dengan Hakim sampai dah serius nak kahwin apa semua kan. Tidak dinafikan penghijrahan Stacy untuk pergi untuk masuk mendalami dan juga memeluk Islam tu sedikit sebanyak memang banyak daripada Hakim juga, sebab Stacy memang kenal Hakim lama. 6 tahun sebelum kita kahwin, 6 tahun kita memang kawan je kawan. Time tu macam mana, dia banyak, kita memang dari dulu kan dah cakap tak ada agama. Jadi pemahaman dalam dunia tu based on apa yang kita nampak je. Apa yang kita nampak, apa yang ini buat, itu buat apa semua, okay. So kenal Hakim ni saya dapat kenal lebih dalam tentang agama dan lebih, iya ke? Lebih macam itulah. Jadi kita lebih, sambil kerja kita jalankan tanggungjawab untuk ni, sambil kita berkawan, tapi at the same time banyak, Stacy tak sedar yang dia banyak buka untuk kita terima agama tu. Alhamdulillah. Jadi Stacy pun tak adalah sebelum kahwin tu dah ada belajar ke apa benda, tak ada. Kita bercerita kosong je, banyak sharing thoughts. Dalam ini tu macam tu, dalam ini tu macam tu. Oh ya ke? Cerita pun tak serius sangat. Pada Stacy sendiri, Hakim tu pandai lah cara dia sampaikan dia cerita tu. Dia buat kita macam tak boring. Kita tak macam dia tak cerita agama pun dengan kita. Macam tu lah. Betul, dia bercerita betul. tentang life. Betul, dia Alhamdulillah. juga. So, Alhamdulillah macam mana? Alhamdulillah. Lepas tu jodoh lah. Alhamdulillah. Kahwin. Alhamdulillah kan. So memang Hakim pandai lah ambil hati kan, cara bercerita kan. Tersilap-silap terambil hati pula kan. Hati itulah. Terror Hakim pandai. Pandai betul. Hakim ambil hati Stacy ya. Kan cerita pasti abang adik dulu, lepas tu jadi betul-betul suami isteri. Masalahnya abang adik ini kakak itu adik. Oh. So kakak adik kan. Ya. So Stacy kan seronok kan sebenarnya kan. So yang nampak kasih Stacy adalah dengan penghijauan Stacy ada orang yang menerima kan, orang yang menerima kan apa namanya masukan daripada seorang suami kan, which is Hakim kan. And alhamdulillah juga masa tu Stacy memeluk agama Islam sebelum berkahwin ke selepas berkahwin? Sebelum berkahwin, sebelum bertunang. Sebelum bertunang. Dan yang paling sorry. Apa tadi? Apa tadi? Dan apa yang paling best moment masa memeluk agama Islam tu adalah mak bapak Stacy ada sekali. Itu yang paling berharga dan paling best lah bila ingat. Masa penghijauan Stacy tu direstui oleh mak bapak Stacy ada di belakang. Itulah paling perfect rasa dia. So macam mana kalau saya tinggal balik momen tu, apa yang terjadi? Apa saya rasa macam rasa? Okay. Dulu kalau perasan masa diorang keluarkan video yang Stacy masuk Islam tu kan, yang diorang post tu, Stacy terkejut. Saya jadi terkejut sebab sebenarnya saya nak sembunyi sebab family lain, even adik-beradik saya pun tak tahu saya masuk time tu. Yang tahu cuma mak bapak je. Jadi semua diorang terkejut. Diorang macam, apa ni? Semua diorang terkejut lah. Sebab yang tahu cuma ibu dan juga ayah Stacy. Jadi mami daddy dah tahu, diorang yang bagi restu. Sekali keluar, alamak, orang jadi kecoh lah. Jadi bila jadi kecoh tu, Kim kata, relax. Sebab ibu bapa, parents Hakim yang bawa Stacy dan juga parents Stacy untuk pergi ke pejabat agama Islam tentu. Jadi kita pun lepas tu berjumpa juga. Jadi dia kata relax. Dia kata dia kena relax. Jadi time tu sanalah Stacy start untuk banyaklah benda yang kita belajar. Okay, sorry lari daripada soalan tadi. Apa perasaan kan ketika masuk tu kan? Sebenarnya perasaan tu tak dapat digambarkan sebab perasaan tu sangat dahsyat pada Stacy. Bukan nak exaggerate tapi time tu dia suruh baca tau. Dia suruh baca macam
macam apa nama kalau kita nak tukar agama, saya akan meninggalkan ini macam vow, macam tak tahu apa yang kena baca untuk kita nak sebelum kita kita asyhadu alla kan itu kan ada benda yang kena baca. Jadi ketika saya baca tu memang sakit sangat rasa sebab dia kata saya kena tinggalkan agama saya gini. Saya macam terperasan macam saya kena tinggalkan mereka ke? Macam tu lah sebab ibu bapa ada di belakang time tu. Sebab mereka masih agama yang lama. Faham. Saya rasa macam tu. Saya jadi macam betul ke saya buat ni? Saya jadi begitulah time tu. Ini sharing lah kan. First time ada boleh Betul-betul. sharing. Dah tua baru kita dapat fikir. Dulu kita tak fikir. Dah berumur kita mungkin proses. Fasa tu bertukar mungkin baru lebih boleh berfikir. Jadi time tu bila saya ingat balik, saya takut. Saya jadi takut dan betul ke ni macam tu. Okey ke? Dia macam tiba-tiba dia flashback saya punya kehidupan yang lama masa saya baca tu. Menangis habis. Nangis dia macam, aduh, kenapa sakit lah. Lepas dah habis tu semua, saya tengok dia orang happy. Mak bapak saya happy, dia senyum. Jadi kita tengah terbalik kita punya perasaan tu. Saya rasa sakit untuk tinggalkan kamu. Kenapa kamu happy? That's why saya macam okay kot. Saya terlampau fikir kot. Macam tu lah. Jadi berinjak-injak usia nak kahwin apa semua. Dia orang just pesan masa nak kahwin. Apa pun jadi kena ingat yang kau masuk itu adalah agama, bukan seperti kau kahwin orang. Macam itulah, dia ingat-ingatkan Stacy. Apa pun yang terjadi, agama tu tetap agama kau. Dah jadi agama kau, kau tak boleh langgar, tak boleh buat benda yang bertentangan dengan tu. Apa pun jadi, itu je kita minta. Dia cakap begitu. Okay, baru ni masuk. Wah, luar Sebelum biasa masuk. kan. So ada keluarga Stacy pun menghormati dengan pilihan Stacy kan. Mereka pun juga support Stacy kan. Dan maybe masa tu betul kan. Maybe Stacy rasa macam Stacy nak kena, bukannya Stacy tak nak, tapi Stacy macam recall balik untuk betul macam okay, saya kena tinggalkan apa mungkin kebiasaan atau something yang saya dah pegang lama dan saya kena benda yang baru, macam buka lembaran baru macam tu kan. Betul, Padahal itu. Padahal sebenarnya Stacy masih juga dengan keluarga sebenarnya sama, cuman kepercayaan dia berbeza. Ya, mungkin di situ yang mungkin tak adalah. Macam mana family Stacy pun sebenarnya dia orang open, dia orang nak bercakap pemahaman mana pun apa pun dia orang respect benda tu semua. Jadi mungkin budaya yang membuatkan saya bingung, yang saya ingat saya tinggalkan mereka. Sebenarnya budaya tetap sama, cuma agama saya yang bertukar. Itu dia. Betul. Itu yang baru perasaan. Betul-betul kan. Sekarang sebenarnya sama je. Masih juga anak mama, anak bapa. Betul lah tu. Aduh, kecoh lah. Aduh. Tapi alhamdulillah syukur kan. Syukur, And alhamdulillah, Stacy syukur. dipermudahkan menjadi seorang wanita kan, wanita Islam kan, alhamdulillah. Okay Stacy, Alhamdulillah. lepas Stacy berkahwin pula kan. Stacy berkahwin pula. Okay, Stacy masa tu berkahwin dengan seorang penyanyi juga, which is Hakim kan. Siapa yang tak kenal juga kan. So masa tu Stacy, kenapa Stacy rasa macam he is the one? Hakim memang adalah imam saya. Sebab dia yang mengenalkan Stacy dengan Islam. Stacy kenal dan juga tertarik Islam tu daripada dia. Senang cerita apa-apa mesti dari mulut dia, baru saya lebih dalam pemahaman dalam tu lebih wow. Dia macam membawa saya ke penceritaan dia tu, membawa ke sesuatu tempat. Wah, boy, jauh imajinasi. Perasaan tu lain lah bila dia yang menyampaikan. Cinta kan? Iya. Ya, cinta. Dia bagi cinta sekali kan itu Betul. Siapa yang romantik? Suami ke atau Stacy yang romantik? Dulu suami romantik, sekarang biasalah kan kalau dah jadi bapak ni. So romantik dia dah jadi bahagian lain, 2.0 dah jadi.
Ingatkan PKP je 2.0 ya. Tak terlalu main 2.0. Okay, so sesi sekarang ni kan Alhamdulillah juga sesi dah menjadi seorang ibu pula kan. Dah ada anak juga kan, Alhamdulillah. So apa perasaan Stacey? Ada rasa macam konsisten dah berkahwin, lepas tu sekarang ni dah ada ibu pula. Stacey ada rasa macam nanti macam mana karir saya? Ada perasaan tak macam tu? Mungkin dari dulu Stacey dah bukan nak kata puas tak juga tahu. Saya takut saya salah cakap kan. Okay, dari awal bersyukur tu memang sentiasa. Cuma masa daripada awal mungkin Stacey dulu masa awal-awal menyanyi dulu Stacey bekerja. Passion ni dibuat untuk cari duit. Maksudnya nyanyi club apa semua kan. Jadi awal-awal tu Stacey dah sebenarnya dah malas. Dah penat untuk nyanyi, nak perform. Stacey jadi macam aku dah penat lah nak kerja. Aku punya zaman remaja aku kena bekerja. Macam tu lah rasa dia. Masa selepas dah jadi penyanyi yang ada stable lah, ada stabil di sini. Jadi bila ingat balik, fikir balik, dulu kau nak sangat benda ni. Sekarang bila dah dapat, kau cakap macam tu. Dia begitulah. Jadi kita, nasib baik Stacey tu memang berkawan dengan Hakim dari dulu. Jadi dia pun memang penyanyi. Kita selalu bertukar pendapat benda tu untuk kita stay positif. Untuk kita cari ruang macam mana untuk kita love balik passion kita tu. Passion tu bukan kita jadi benci. Cuma kita jadi macam kadang-kadang penat. Sebab passion tu dijadikan sebagai pekerjaan kan. Jadi bila kita lebih memahami relax, bila kita lebih relax lah senang cerita. Memang baru kita faham apa itu sebenarnya yang kita nak. Apa yang kita kejarkan dalam passion kita tu. Kerja tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan. So sebenarnya Stacey macam sekarang juga kan. Stacey dah berkeluarga, dia seorang ibu juga, penyanyi juga, seorang isteri. So the passion tu masih ada lah. Stacey masih juga berada, maksudnya tetap juga berkarya, betul? Betul. Cuma sekarang ni dia jadi lebih, kita jadi lebih excited sebab kita banyak belajar benda baru. Maksudnya dari segi nak jadi penulis, awal-awal kita jadi penulis lirik dulu, ikut-ikut dengan Hakim. Okay, ada tulis, lepas tu involve dalam pembuatan lagu pula pelan-pelan. Lepas tu sekarang kita jaga talent pula. So kita jadi makin jatuh cinta dengan muzik sebab yalah, passion kita ni dalam muzik ni sebenarnya bukan dalam benda bakat. Bakat kita dalam nyanyi bukan tak mungkin nyanyi je. Kalau kita betul-betul cinta. Sebab kalau dulu mungkin kita jadi bosan menyanyi. Jadi bila kita jumpa benda yang baru macam ni, dia jadi reset, dia jadi lebih I love you music. Macam tu lah. Dia jadi lebih enjoy. Faham. So sekarang apa Stacey punya perkembangan? Apa Stacey buat kan? Macam-macam saya bernyanyi. Okay, sekarang ni Stacey, yelah PKP kan, kita semua pun terkesan dengan pekerjaan dan juga timing nak pergi ke mana tu terhad. Kebanyakannya kita dari rumah lah buat lagu. Lepas tu kebanyakannya ada talent kita pun tinggal dekat-dekat around here. So kita memang senang sikit nak panggil, nak masuk record, nak buat lagu ke, buat cover ke, senang sikit lah dengan diorang. Lepas tu sambil-sambil buat, dah buat studio recording sendiri. Yang bestnya tu, yang itu, sebab kan tengah PKP kita tak dapat nak panggil kontraktor kan. Kita buat sendiri semua dengan talent-talent, maksudnya mana talent yang ada, okay, kita gotong royong buat sendiri. Dan itu memang pengalaman yang sangat manis. Wow kan. So sekarang pun juga Stacey pun dah bolehlah bekerja daripada rumah kan. Ada berapa talent Stacey? Okay, Renar ada grup seorang Nona, lepas tu ada yang itu grup perempuan 3 orang, lepas tu ada band baru yang bakal keluar iaitu Dunia, yang tak lama lagi akan keluarkan single hasil tangan daripada Stacey dan juga suami lah. Untuk Dunia, band Dunia ni nanti. Lepas tu ada Dr. Hafiz, yang lepas tu ada 2 orang lagi. Kita memang main macam mana kita semua style, kita main low key, kita tak main,
kita tak pandai sangat. Kalau bahagian-bahagian nak bisnes-bisnes, jadi kita main low key. Okay, try ni, macam tu. Mudah-mudahan diterima Membina baik. lah. Yes, they grow lah pelan-pelan. Amin, insyaAllah. And they terima baik oleh orang kat luar. Ya, Hasil tangan kecil-kecil ni kan. insyaAllah kan. InsyaAllah. Mana kecil Stacey? Stacey seorang pemenang EF kan. Seorang orang and banyak yang kenal Stacey adalah terkenal dengan orang cakap macam Britney Spears orang Malaysia dengan yang tarian kan, nyanyian kan. So luar biasa talenta tu kan. Dan juga so Miss Alia Stacey sekarang ni nak melahirkan pula bakat-bakat baru daripada mereka yang Stacey nak bina dengan suami kan, betul? Ya, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So okay, so pada semua ni kan tengah mendengar ni kan rasa seronok sangat. So tiada soalan untuk mereka loh Stacey kan. Cara Okay. senang sebenarnya kalau you guys dengar ni adalah dari manakah Stacey berasal? Wah, paling Dari senang mana kan. kan? Senang sangat dunia. So bagi anda yang tahu jawapannya kan, anda boleh letak jawapan tu di Telegram channel Tia Arifin kerana mereka yang terpilih akan dapat hadiah daripada Tia. Okey, jangan letak kat sini di Telegram channel lah. Dari mana? Senang sangat. Daripada suara Stacey pun dah tahu dah. Okey, semua kan? Semua dah betul dah Stacey. Oh, penampang ni maksudnya apa Stacey? Itu daerah Stacey, tempat tinggal Stacey, daerah. Oh, faham. Okay, so jangan dekat sini, you guys pergi ke Telegram channel Tia Arifin and letak komen kat sana. Okay, Stacey. Macam apa namanya sekali PKP and semua kan. Kita tahu juga apa, kita tengok juga kan single terbaru Stacey. Apa yang Stacey sekarang ni tengah go in, maksudnya tengah berjalan. Apa yang tengah berjalan? Oh, single ya. Sekarang ni Stacey baru Yes. keluar lagu Peluk masa bulan April hari tu sekali dengan Hakim. So itu, tapi lagu slow, itu lagu yang lagu ballad lah. Balance. Lepas tu itu yang tengah berjalan. Selepas tu sekarang ni tengah nak on the way, nak proses. Tak sabar nak keluar lagu yang lebih upbeat sikit kot. Tak macam tu. Sebab badan dah makin besar, jadi kita kena ada semangat balik sikit untuk ada exercise sikit ke. Best. Kan Stacey sekarang ni kalau dia nak exercise, dia buat lagu kan. Bukannya je exercise, sekali buat lagu ya. Ya, dia kena ada semangat tu. Dia kena ada semangat. Oh, ni gini. Kau nak kena tengok gitu kan. Jadi macam Stacey sendiri kan. Kadang-kadang Stacey rasa pelik dengan diri sendiri sebab Stacey jadi lebih bersemangat nak menari apa semua tu kan. Dia akan jadi lebih lincah dan dia akan jadi lebih, kalau dululah Stacey tengok Stacey dulu, dia akan jadi lebih boost bila Stacey lagi penat. Itu yang saya ketawa sendiri tu. Tak tahu apa yang dikejarkan. Lagi penat, lagi bagus lah macam tu. Happy kan. Yeah. Faham. Okay, Stacey boleh tak belanja sikit je lagu macam apa yang lagu yang Stacey rasa macam maybe your lagu ke atau Stacey punya beat lagu ke yang Stacey rasa okay, ini adalah saya punya diri ni. Ala Stacey macam tu. Oh, okay. Aku apa lah? Saya pun tak tahulah. Sebab mungkin saya jatuh cinta semua lagu-lagu yang saya nyanyi sendiri. That's why saya jadi susah nak pilih mereka. Nanti dong merajuk. Lagu-lagu merajuk cik. Tak adalah. Lagu apa ya? Lagu apa? Lagu Okay. jahat. Lagu jahat kot. Ada lebih spesifik. Okay. Aku sudah serik bercinta karena asyik berakhir dengan kecewa. Tapi sejak hadirnya dia, semua sistem kawalan kini terdedah. Wow. Aku bagaikan sudah terkena mantra cinta. Dari manakah kau datang menyerang diriku yang disangka kebalau. Jahatnya kamu. Yeah. Wow, Stacey seksi sangat lah Stacey. Kita Thank bayang you. Stacey menari-nari kan. Wow, rasa macam best sangat. Semua wow, Thank best, you, Tia. best. Lagu aku Stacey paling best. Wow. Wah, Stacey Oh. best kan. Saya rasa Thank macam you. kalau Stacey buat persembahan apa kena bagi tahu Tia nak tengok nak pertama kali akan depan Thank you. Stacey ya.
Yeah, Oh, thank you Sesi. Tia. Saya juga ucapkan terima kasih juga. Sesi boleh share macam apa namanya pesan-pesan pada mereka semua yang tengah menonton ni kan. Yang mereka maybe mereka pun ada bakat untuk mereka nak ubah hidup keluarga mereka kan. Macam mana Sesi share daripada awal tadi kan. Tapi mereka mungkin rasa macam takut, bimbang, rasa was-was. So Sesi sebagai seorang Sesi yang penyanyi terkenal dekat Malaysia, apa pesanan Sesi untuk mereka semua? Okay, ini pesanan kecil daripada Stacy, pendapat kecil daripada dalam Stacy lah. Sebelum kita nak letak apa-apa, macam contoh kita nak jadi penyanyi, saya nak jadi penyanyi lah, pastikan dalam diri tu dah letak yang kita ni siapa. Kita ni siapa dan kita ni jenis apa dan apa yang kita nakkan. Maksudnya itu yang paling utama, instead of aku suka lagu isi ini, aku suka ini dan aku nak keluarkan ini. Maksudnya itu terlalu luaran untuk kita fikirkan dan dia membuatkan perjalanan kita lebih panjang untuk lebih orang kenal. Pada Stacy sendiri, untuk orang kita lebih hargai bakat kita bila kita jumpa barang kita sendiri. Maksudnya macam Stacy nyanyi tadi kan, kalau dari awal tu dulu Stacy dapat jumpa barang Stacy sebab Stacy kaitkan artikulasi or slang Stacy tu. Maksudnya Stacy orang Sabah, that's why Stacy suka exaggerate benda tu untuk dijadikan style. Aku sudah. So dia tak melalui reference yang sedia ada, tapi dia melalui reference yang dah ada. At the same time kita tengok reference juga yang kita kagumi, tapi kita tak ambil, tapi kita ambil dia punya quality yang ada, and then kita brand diri kita sendiri. So sebenarnya pada Stacy sendiri sampai ke sudah orang cuma demandkan benda tu, which is originality yang kita create dari diri kita sendiri. Wow, betul-betul. So dia ada identiti sendiri kan? Dia kena jadi be yourself kan? Yes, sebab tak guna kalau kita pandai nyanyi disebabkan melalui hobi, tapi kita tak faham dan kita cuma nak try, nanti dia bukan tak okay. Kalau untuk for fun, then bagi tahu yang ini just for fun. Tapi kalau benda ni untuk kita, wah, praktis nyanyi pergi, kita tak tahu kita siapa. Tapi kita datang, kita nak jadi penyanyi. Tak guna. Wow, amazing lah Stacy kan. And I think kan Tia pun rasa macam terinspirasi dengan kisah Stacy pada awal mula kan. Daripada bukan dari orang senang, tapi Alhamdulillah sekarang dah membina nama dekat Malaysia kan. Dah ada banyak karya dan juga sekarang ni pun produce juga. Tengok juga mana-mana talent yang berbakat dan Stacy pun nak jadikan mereka ni pun macam Stacy juga kan. Amin, amin. InsyaAllah. Stacy kan, suara Stacy best sangat, sedap sangat kan. Tak sampai nak dengar ada lagu lagi Stacy kan. Thank dengan you. tariannya kan. So, Thank you so much tau. Dah bersama dengan Tia. And insyaAllah kita akan semoga karya Stacy, family semua sehat dan juga berjaya. Amin. Thank you Stacy. Amin, sama-sama ya Tia. Amin, thank you so much. Alright Stacy, kita jumpa nanti soon. Thank you Stacy. Bye, thank you. Thank you Tia. Thank you juga Stacy. Okay, semua thank you untuk Stacy kan. Thank you everyone. Bye. Bye-bye. Kirim salam buat keluarga. Amin, insyaAllah. Assalamualaikum. Yeah. Waalaikumsalam. Boleh bah kalau kau? Boleh bah kalau kau. Boleh bah kalau kau. Bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, luar biasa perkongsian daripada seorang Stacy ya. Pertanyaannya, dari manakah Stacy berasal? Anda jawab pertanyaan daripada Tia dengan benar di Telegram channel Tia Pasti Arifin. Pergi ke Telegram channel Tia Arifin dan jawab pertanyaan anda. Dan Tia sangat amazed sebenarnya perjalanan seorang Stacy. Yang dia bermula bukannya senang ya, nak jadi senang. Tapi dia bermula daripada awal pada darjah 2 kan. Daripada tak pandai bernyanyi kan. Tak pandai bernyanyi hingga sekarang ni menjadi seorang juara. Kan, seorang juara menghasilkan karya yang bagus kan. Siapa tak kenal Stacy kan. Amazing. Wow. Okay, dan juga kepada anda semua yang dah kita tengok siapakah yang dah menjawab soalan. Wah, dah ramai dah yang jawab soalan di Telegram channel Tia Arifin. Wah, ada semua macam betul je ya. Okey, pergi ke Telegram channel Tia Arifin, dah ada 100 orang yang jawab pertanyaan dan semua ni rasa macam ada yang betul, ada juga yang sangat betul, okey. So, dia akan pilih satu orang yang betul untuk mendapatkan satu box hadiah daripada Bersama Tia yang disponsori oleh Mutiara. Saat itu nikmat dan Tia nak share pada anda kenapa Tia nak bagi hadiah kepada anda iaitu jus Mutiara. Kerana jus Mutiara adalah Dia amalkan 2 botol
memang best dari segi tenaga. Before ni I tak ada amalkan apa-apa supplement dalam diri, even I dah anak 3. So bila dah nak masuk 40 tahun, 4 bukan 3, memang rasa kena cari something yang dapat bantu untuk lebih bertenaga dengan tugasan harian, maksudnya bekerja, suri rumah dan isteri. So 3 benda. Memang dapat perubahan dia, dapat rasa nikmat dia tu, dan alhamdulillah hari ni saya terus borong mana-mana yang dah minum jus Tia ni, teruskan. Yang belum tu, you all takkan menyesal sebab guarantee you all akan dapat benefit yang macam mana Amal dapat. InsyaAllah you all akan dapat. Wah, luar biasa. Ya, kerana wanita kita harus sehat luar dalaman, kita harus bertenaga kerana wanita adalah rahsia untuk keluarga bahagia. Alright semua, so terima kasih banyak kepada anda semua yang telah join dan support bersama Tia. Kan di setiap episod kita melahirkan atau kita berkongsi tentang tips daripada tokoh-tokoh yang memberikan inspirasi. Dan thank you so much kepada Stacey dan juga peminat semua Stacey, kan kita support Stacey sama-sama, dan juga pada anda juga yang telah mensupport bersama Tia, terima kasih banyak. Dan untuk anda, jangan lupa untuk join di Telegram channel Tia Arifin untuk menjawab soalan mana tahulah anda pemenang untuk episod kali ini. Dan juga anda untuk nak tahu info lebih lanjut tentang Tia and juga bersama Tia, anda boleh terus layari Telegram channel Tia Arifin. Dan bagi anda nak tahu juga tentang jus mutiara, nak dapatkan jus mutiara, nak berhasiat, nak bertenaga, nak jadi wanita yang kuat, so anda boleh dapatkan dengan usahawan mutiara di komen ini, atau anda boleh terus layari www.mutiara.com. Baik semua, so terima kasih banyak kepada anda yang dah join daripada awal hingga hari ini, dan saya Tia Arifin undur diri dulu di talk show bersama Tia, kupas yang dibawakan khas oleh Mutiara. Satu nikmat, bye semua, assalamualaikum.